Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Selepas saya ke makam Sharifah Ruqayyah di Duxton Plain Park, Singapura, kami dibawa pula ke satu kawasan perumahan penduduk berdekatan dengan Kallang River. Alamat kawasan yang kami pergi ini adalah 49 Moonstone Lane, Singapura. Saya dapati kawasan ini adalah kawasan gudang lama dalam keadaan yang masih elok. Saya difahamkan oleh penduduk tempatan, gudang ini adalah milik kerajaan Singapura. Salah satu perkara yang menjadi kegunaan gudang ini adalah semasa pilihan raya di Singapura, gudang ini menjadi tempat simpanan peti-peti pilihan raya sementara menunggu kiraan kertas undi. Ini bermakna, gudang lama ini walaupun nampak lama, tetapi ia menjadi aset penting kepada kerajaan Singapura bagi sesuatu perkara yang rasmi. Oleh itu, kawasan gudang ini tidak boleh masuk sesuka hati dan boleh didakwa atas tuduhan menceroboh. Kawasan gudang ini lengkap dengan pemasangan CCTV di sekitarnya bagi memastikan tiada sebarang aktiviti pencerobohan berlaku yang boleh menjejaskan kepentingan gudang ini. Pemerhatian saya pada gudang ini terhenti apabila saya terpandang satu binaan kecil berbumbung terletak pada sebahagian dinding sebuah gudang ini. Saya agak tergamam. Umpama seperti bangunan kembar yang melekat antara satu sama lain. Saya diberitahu oleh penduduk tempatan bahawa itulah makam yang dia nak tunjukkan pada kami. Rupa-rupanya makam itu adalah milik Sharifah Zainah, anak kepada seorang alim, Said Ali bin Sheikh Al-Habsyi, yang terkenal pada satu masa dahulu di Singapura. Menurut cerita, Said Ali adalah dari silsilah keturunan Al-Habsyi yang telah banyak berjasa pada penduduk-penduduk di kawasan Potong Pasir, Woodland dan juga di Kampung Marikan. Rupa-rupanya di Singapura ini ramai juga keturunan Syekh, Sharifah dan Said yang dipercayai dari Ahlul Bait Rasulullah datang untuk menyebarkan agama Islam di kawasan ini. Ayah beliau, Said Ali, adalah pengasas Masjid Bidadari dan juga Masjid Kampung Marikan. Ayah beliau juga banyak mengarang kitab-kitab agama yang telah dibawanya bersama ke Penang. Tetapi sayangnya, ayah beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum sempat pulang ke Singapura dan disemadikan di tanah perkuburan di Kampung Said, Jalan Burma, Penang. Makam Sharifah Zainah sebenarnya terletak di pekarangan tanah rumah Said Ali Al-Habsyi
yang kemudian diwarisi oleh adik lelaki Sharifah Zainah, iaitu Said Harun Al-Habsyi. Oh, rupa-rupanya tanah di kawasan ini adalah tanah mereka yang diwarisi. Kawasan rumah ini dulunya didiami oleh isteri dan anak-anak Said Ali Al-Habsyi, iaitu Sharifah Maznah Al-Satri, Sharifah Mariamah, Sharifah Zainah dan Said Harun. Menurut kisahnya, Sharifah Zainah merupakan seorang yang solehah dan ahli ibadah. Beliau juga seorang yang menghafal Al-Quran, sehingga beliau diberikan beberapa kelebihan oleh Allah, seperti ramai orang yang memohon berkat doa darinya. Beliau juga seorang yang tidak banyak bercakap dan sangat disenangi oleh orang-orang kampung, terutama kanak-kanak. Semasa Sharifah Zainah masih hidup, beliau telah bernikah dengan Habib Abdullah Barum, Imam Masjid Bidadari yang dilantik sendiri oleh bapanya, Said Ali. Beliau bernikah pada usia yang agak muda, tetapi hayat Sharifah Zainah tidak lama dan beliau meninggal pada tahun 1939, beberapa bulan sebelum suaminya, Habib Abdullah. Sebelum meninggal dunia, beliau telah mewasiatkan supaya disemadikan di pekarangan rumah keluarganya ini. Pada awalnya, makam beliau hanya di bawah teduhan sebuah pokok kecil dan dikelilingi pagar. Pada tahun 1972, Said Alwi bin Abdullah Al-Masur dari lorong Ahadiyat, yakni Potong Pasir, telah mengadakan mesyuarat di Masjid Kampung Marikan bersama orang-orang kampung dan telah bersepakat untuk mengumpulkan dana untuk mendirikan bangunan batu pada makam tersebut yang berdiri sehingga ke hari ini. Di atas rumahnya, makam ini tidak mampu untuk dipindahkan oleh sesiapa pun atas kehendak Allah, kerana berkat wasiat beliau semasa hayat yang ingin disemadikan di tanah ini akan kekal sampai bila-bila. Apabila seseorang yang Allah naikkan darjatnya di sisi Allah, setiap kata-katanya adalah hikmah, apatah lagi wasiat yang disampaikan. Di sini kita dapat melihat kebesaran Allah, bahawa wasiat perlu dilaksanakan dengan amanah. Sesiapa yang melanggar wasiat, sudah pasti sesuatu perkara yang tidak baik akan berlaku. Antaranya ialah kubur ini sebenarnya sehingga sekarang dikatakan terselamat dari dipindahkan ke kawasan lain. Berlaku perkara misteri kepada kontraktor yang diarahkan untuk memindahkan makam ini. Sehingga kini, tiada siapa yang berani usik makam ini lagi. Wallahu a'lam. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.